Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di dalam slide ini, kami akan membentangkan tentang defisit sosial pendidikan. Defisit sosial merupakan kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatu paduan bagi tingkatkan tahap kesepaduan. Kekurangan ini disebabkan jurang perbezaan persepsi dan pendapat dalam kalangan kelompok yang berbeza, bermula dengan individu, keluarga dan masyarakat. Kelemahan yang wujud dalam pendidikan akan menjadi penghalang bagi melahirkan insan yang cemerlang dan inovatif. Tambahan lagi, faktor-faktor defisit sosial pendidikan yang wujud ini akan memberi impak terhadap pembangunan negara. Antara faktor wujudnya defisit sosial pendidikan ialah kekurangan infrastruktur. Hal ini dikatakan demikian kerana kekurangan kemudahan untuk aktiviti pembelajaran seperti sekolah dan institusi pembelajaran yang lain sukar didapati terutamanya di kawasan luar bandar. Hal ini menyebabkan masyarakat di luar bandar sukar untuk menimba ilmu. Tambahan lagi, peruntukan kebajikan mengenai kemudahan sekolah tidak menjadi keutamaan di kawasan luar bandar. Seterusnya, faktor kedua wujudnya defisit sosial pendidikan ialah kerana kualiti hidup yang rendah. Hal ini disebabkan oleh masalah pendapatan yang dihadapi keluarga. Taraf hidup yang rendah sedangkan kos sara hidup yang tinggi menyebabkan keluarga tidak mampu untuk menampung kos anak-anak melanjutkan pelajaran. Tambahan lagi, mereka juga tidak mampu memberikan pendidikan khusus kepada anak-anak. Hal ini menyebabkan defisit sosial pendidikan semakin meningkat. Kemudian, faktor ketiga wujudnya defisit sosial pendidikan adalah kerana kurangnya kesedaran. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat segelintir masyarakat yang tidak memandang pendidikan sebagai satu keutamaan. Pada pendapat mereka, pendidikan dan ilmu itu bukanlah satu kepentingan untuk menjalani kehidupan ini. Golongan ini biasanya tidak berfikir panjang dan tidak memandang ke hadapan. Mereka bagaikan katak di bawah tempurung yang masih lagi terpuruk dengan pemikiran yang cetek. Antara kesan defisit sosial pendidikan adalah masalah tekanan dan stres. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar akan mengalami tekanan kerana kekurangan kemudahan pembelajaran di sekolah. Mereka tidak dapat menimba ilmu dengan baik. Alatan pembelajaran berperanan untuk memberikan kefahaman yang menyeluruh dan terperinci kepada pelajar. Jika kemudahan seperti itu tiada, maka pelajar sukar untuk memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Hal ini menyebabkan pelajar mengalami stres. Kesan kedua defisit sosial pendidikan adalah mengenai isu kewangan. Hal ini kerana disebabkan oleh kekurangan akses pembelajaran, keluarga pelajar perlu menampung kos belajar lebih banyak daripada yang sepatutnya. Ibu bapa yang berpendapatan rendah tidak mampu menampung pembelajaran sekolah untuk anak-anak dan mereka tidak mampu untuk membayar yuran pendidikan untuk anak-anak mereka. Maka hal ini terus menjadi penghalang bagi anak-anak untuk menimba ilmu. Seterusnya, kesan ketiga defisit sosial pendidikan adalah pelajar tidak dapat berdaya saing. Ekoran daripada kekurangan alatan dan akses pembelajaran, para pelajar sukar untuk mendapatkan info dan maklumat terkini berkaitan dengan pembelajaran. Hal ini menyebabkan mereka lebih mundur ke belakang berbanding dengan pelajar yang lain yang tidak mempunyai masalah seperti ini. Oleh itu, disebabkan pelajaran yang terhad ini, mereka tidak mampu bersaing dengan pelajar yang lain. Antara langkah untuk membendung masalah defisit sosial pendidikan ini adalah dengan menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang lengkap. Contohnya, pemberian buku teks secara percuma kepada murid-murid. Hal ini dapat membantu mereka menimba ilmu dengan selesa. Mereka tidak akan terbeban dengan masalah kekurangan bahan pembelajaran lagi. Tambahan lagi, segala maklumat dan info yang perlu mereka ketahui sudah terdapat dalam buku tersebut. Selain itu, langkah lain yang dapat dilakukan ialah memberikan ganjaran kepada murid-murid yang cemerlang. Hal ini sebagai tanda keberhasilan mereka memperoleh kerjayaan. Mereka akan berasa lebih semangat untuk menimba ilmu. Sebagai contoh, pihak sekolah atau pengajar boleh menghadiahkan mereka piala, pingat atau sijil. Di samping itu, memberikan bantuan pendidikan juga adalah salah satu langkah mengatasi masalah defisit sosial pendidikan ini. Pemberian bantuan berbentuk wang ini adalah dapat membantu sedikit sebanyak pelajar yang mempunyai masalah kewangan. Contohnya, bantuan e-kasih sebanyak RM500. Hal ini dapat mengurangkan bebanan mereka sekaligus mengatasi defisit sosial pendidikan. Kesimpulannya, kerjasama semua pihak amat diperlukan bagi melahirkan insan yang berilmu dan berpengetahuan. Kemajuan dan pembangunan negara adalah bermula dengan pemantapan yang dilakukan dalam pendidikan iaitu sekolah dan institusi pembelajaran yang lain. Sekian, terima kasih.